Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 170. Guys, super sale! Aku nak bagi tahu ni, sekarang ni Vice di studio tengah buat super sale untuk clearance stok baju-baju anime keluaran Vice di studio. Kita orang sekarang ni nak clear stok untuk design baju Saitama dan juga Naruto Hokage, yang mana harga memang tengah murah gila sekarang ni. Dari harga asal RM45, tapi sekarang ni hanya RM35 je. Sampai RM10 mat diskaun untuk baju sublimation anime yang memang cantik gila. Design dan kualiti baju dah lah terbaik. Lepas tu dapat macam-macam free gift anime pula tu. Dan harga memang korang tak akan dapat dekat tempat yang lain. Jadi tunggu apa lagi guys? Kita orang memang nak clear stok semua baju yang masih lagi ada. Siapa cepat dia dapat. Okey, kalau korang berminat nak order, korang boleh je terus order dekat Shopee ataupun WhatsApp je nombor yang ada dekat bawah ni. Okey, link semua aku ada letak dalam description. Okey, dah settle. Jom kita sambung lain video balik. Yang mana untuk dalam chapter kali ni merupakan chapter yang terakhir sebelum bermulanya saga yang baru, iaitu saga New Heroes. Dan apa yang paling membuatkan kita hype gila babeng sebelum chapter kali ni keluar, selepas secara mengejut Yusuke Murata ada update akan ada big announcement yang akan dilakukan dalam masa yang sama sewaktu chapter 170 dikeluarkan, yang mana tanpa disangka dan merupakan berita gembira untuk kesemua peminat-peminat anime One Punch Man, iaitu kita telah dikejutkan dengan announcement untuk anime One Punch Man season ketiga akhirnya telah dimulakan produksi. Selepas bertahun-tahun kita menantikan bilalah anime One Punch Man season ketiga ni akan keluar, akhirnya semua tu akan menjadi kenyataan tak lama lagi. Dan insyaAllah nanti aku akan buat satu video khas untuk borakkan lebih detail berkaitan pasal season yang ketiga. Okey, dan satu lagi info yang cukup besar telah diberikan oleh Yusuke Murata adalah manga One Punch Man akan berehat lebih kurang dalam sebulan selepas chapter ni tamat. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 170 yang bertajuk What Was Gained ataupun bermaksud apa yang telah diperoleh. Dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ini ada gambar Saitama, Genos, Fubuki, Tatsumaki, Garou dan juga Silver Fang yang sedang bersantai. Dan mungkin ni nak menandakan inilah masanya untuk diorang berehat selepas Yusuke Murata dah push kau-kau selama bertahun-tahun untuk sampai ke tahap macam ni dalam Arc Monster Association. Chapter 170 bermula dengan Garou masih lagi tak puas hati tau dengan tak adilnya dunia ni dengan hero dan juga episode evil. Garou tetap menganggap semua orang yang ada dekat dunia ni berat sebelah tau. Semuanya nak berpihak dengan hero je. Sedangkan kalau ikutkan, hero ni bukannya betul sangat pun. Dan Garou tetap menganggap absolute evil lah sebenarnya adalah benda yang betul dan lebih baik daripada keadilan hero. Garou tetap dengan mindset dia nak mengubah erti keamanan. Dia tetap nak menjadi lebih kuat dari semua orang dan menjadi absolute monster sehingga kan tak ada satu pun keadilan yang mampu menentang beliau. Payah betul Mat nak betulkan mindset si Garou ni. Punyalah keras nak mati kepala dia ni. Dan rupanya waktu ni Garou tengah kena soal siasat dekat balai polis. Dan rupanya juga Garou tak menjawab satu apa pun yang telah ditanya oleh orang tersebut. Orang tanya lain, dia pergi jawab lain. So sampailah satu masa, memang kena diukur lah dengan Silver Fang tu. Dan lepas dia diorang dah settle soal siasat tu, barulah diorang ada masa untuk pergi berjumpa dan meminta maaf dekat kesemua masa yang telah dibelasah oleh Garou sebelum ni. Malah timeline untuk chapter kali ni mungkin selepas beberapa minggu dari kejadian yang telah berlaku dalam chapter yang lepas, disebabkan refer dari kata-kata Silver Fang, mak ayah Garou tak muncul pun sewaktu Garou kena tahan. Dan Silver Fang lah orang yang bertanggungjawab pergi cari Garou, yang mana Silver Fang pun telah jumpa Garou dekat satu tempat macam pergunungan dan ada air terjun dan Garou pun macam tengah muhasabah diri lah dekat sana kan. Lalu Garou pun cakap lah dekat Silver Fang, yang kau jangan salah faham, aku datang balik dekat kau pun disebabkan untuk aku sentiasa ingat dengan teknik aku. Aku tak rasa ada orang lain yang mampu untuk jadi partner lawan aku untuk aku training basic setiap hari. Dan Silver Fang pun balas lah, aku bangga dengan kau cakap macam tu dekat aku. Dan rupanya selepas kejadian Garou kena tumbuk dengan Saitama dari masa depan, Garou tak ingat satu harah jadah pun apa yang telah berlaku sebelum tu, macam mana dia boleh jadi monster dan macam-macam lagi. Lalu tak lama lepas tu pun Garou tanyalah dekat Silver Fang, apa khabar Tario? Dan Silver Fang berbalas, aku dengar dia baik-baik je.
So sekarang ni babak beralih pula dekat tempat Tario, yang mana Tario sedang bermain dengan kawan-kawan dia yang tak guna tu. Macam biasa diorang pun mainlah hero lawan monster, dan Tario tetap menjadi monster. Jadi diorang pun komplot lah nak bantai si Tario tu kan. Tapi kalau dulu Tario biar je dia kena bantai dengan orang semua. Tapi apa yang menariknya dekat sini, Tario lawan balik dengan dia cakap, korang ingat aku ni monster ke? Aku adalah Garo man, the hero. Tak kisahlah aku kena bantai macam mana sekalipun, aku tetap akan bangkit dan aku akan lawan korang semua. Aku adalah hero yang sebenar. Korang semua hanyalah hero yang palsu. Dan tak lama lepas tu pun tiba-tiba Waganma muncul kat sana dan dia ajaklah Tario untuk join dia pergi main PS dekat rumah dia. Lepas tu Tario pun tanyalah dekat Waganma, boleh tak aku nak ajak member-member aku sekali? Dan Waganma pun okey je kalau diorang semua ikut. So kiranya selepas je kejadian yang telah berlaku dalam Arc Monster Association telah banyak mengubah sikap Waganma dan juga Tario. Malah diorang berdua pun dah jadi best friends sekarang ni tau. Dan Garo pun happy lah bila dengar Tario baik-baik je, dan dia berharap Tario akan terus buat yang terbaik dan sama juga macam dia. Lalu Garo pun cakaplah dekat Silver Fang, "Hey, kau boleh tak aturkan pertarungan untuk aku berlawan dengan beberapa orang hero? Sebab sebelum ni aku dah pernah lawan dengan kau, Bone, Flashy Flash dan juga Saitama. So kalaulah aku berjaya untuk menewaskan diorang semua, aku rasa kali ni aku boleh capai ke satu tahap awakening tanpa berubah menjadi monster." Dan Silver Fang pun balas lah, "Oh, kau ingat kau boleh kalahkan aku ke? Body aku sekarang ni pun dah okey balik tau, hasil bantuan Metal Knight." Jadi sekarang ni babak beralih pula dekat markas Hero Association, yang mana Sage dah dapat surat persaraan daripada Silver Fang. Dan Skinga pun cakap lah, "Apa? Silver Fang successor?" Dan Sage pun balas, "Ya, Silver Fang sekarang ni akan menjadi pemerhati ataupun penjaga dia, dan dia pasti akan kenalkan beliau dekat kita semua tak lama lagi." Lalu Skinga pun balas lah, "Posisi yang ditinggalkan oleh Silver Fang ni memang akan meninggalkan satu tempat yang susah untuk diisi. Kalau dia betul-betul bagus, aku tak kisah pun, dan aku harap sangat dia boleh masuk secepat yang mungkin." Dan rupanya orang yang telah dikatakan oleh mereka iaitu Silver Fang successor dan akan menggantikan tempat Silver Fang adalah Garo. Rupanya tanpa disangka Silver Fang telah pun menaikkan nama Garo untuk menjadi seorang hero yang hebat bagi menggantikan posisi beliau. Dan orang-orang atasan dari Hero Association pun percayakan je kemampuan Silver Fang yang mampu untuk mengubah Garo menjadi lebih baik. Cumanya sudah pastilah kemasukan Garo sebagai seorang hero akan membuatkan ramai orang yang tak puas hati. Lagi-lagi hero-hero yang pernah kena bantai dengan Garo sebelum ni kan, dan apa yang telah dilakukan oleh Garo sebelum ni. Tapi orang-orang dari Hero Association tak kisah langsung pun pasal benda tu, sebabnya Garo pun mempunyai potensi yang cukup besar. Dan apa yang lagi diorang pentingkan adalah untuk memperkuatkan lagi mereka bagi membuat persediaan apa yang bakal berlaku pada masa akan datang. So lepas dari itu, Garo dengan Silver Fang pun adalah borak-borak kosong nak bagi hubungan diorang berdua semakin rapat lagi. Dengan Silver Fang pergi tanya dekat Garo tau, "Kau tak ada suka mana-mana perempuan ke?" "Ha, sudah. Orang tua ni lain macam mas. Sekali tanya pasal perempuan terus. Tahulah zaman-zaman muda dia macam mana kan. Memang, weh, dia ni playboy lain macam kalah Fatami." Tapi aku tak cakap lah Fatami ni playboy. Ni Silver Fang time muda memang lain macam, memang menggatal gila. Pada awalnya Garo macam malu-malu kucing tau. Dia tak nak jawab pun soalan yang telah ditanya oleh Silver Fang. Tapi tak lama lepas tu pun Garo jawab juga yang dia suka dengan perempuan yang berlakon sebagai Power Rangers yang berwarna kuning. Alah, benda ni macam ala-ala Power Rangers jugalah, tapi versi perempuan. Dan benda ni ada menarik juga tau, yang mana Yusuke Murata dia cakap, rupanya ni merupakan fakta yang cukup menarik tau, iaitu Power Rangers warna kuning yang Garo suka tu ada mirip-mirip macam muka Mak Garo. Tapi orang tu bukanlah Mak Garo tau, dan orang tu pun cantik, patutlah Garo suka. Dan diorang pun sambunglah borak lagi. Di hujung cerita kita dapat tengok dekat tempat Janus dan juga Saitama pula, diorang sedang mencari sisa-sisa ataupun barang-barang rumah Saitama yang masih lagi ada dekat tempat pertarungan. Sebabnya ialah rumah Saitama kan dah hancur akibat pertarungan yang telah berlaku. Dan apa yang paling penting diorang nak cari adalah pot, sebab diorang nak buat hot pot. Lalu tak jauh dari tempat diorang kelihatan seakan ada sesuatu yang sedang menyorok dan sedang memerhati mereka di belakang batu. Dan spoiler, benda yang sedang menyorok dekat belakang batu tu bakal menjadi haiwan peliharaan untuk Saitama. Tapi Saitama tak jaga pun haiwan tu. Dan chapter 170 pun habis macam tu je. Bagi aku ending untuk Human Monster Saga ni memang cukup indah gila. Lagi-lagi kita dapat tengok hubungan di antara anak murid dan juga guru sudah
kembali semula, iaitu hubungan di antara Garo dan juga Silver Fang. Malah secara jujur aku memang tak sangka gila Silver Fang akan recommend Garo untuk menjadi successor beliau sebagai seorang hero. Gila doh. Aku garanti sangat dengan kekuatan Garo, confirm dia memang layak sangat untuk menjadi hero kelas S. Dan insyaAllah mungkin kalau tak ada apa-apa aku akan buat live dekat YouTube mungkin malam ni dalam pukul 10 ataupun malam esok untuk borakkan apa yang menarik pasal anime One Punch Man. InsyaAllah nanti apa-apa aku akan update dekat community, ok? Korang stay tune je. Dan kita jumpa lagi untuk update chapter terbaru manga One Punch Man selepas Yusuke Murata kembali dari cuti. So maksudnya kita akan berehat dari manga chapter terbaru One Punch Man selama sebulan. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye-bye.